الله أكبر الله أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita telah kenal sedikit sebanyak betapa besarnya rahsia puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian yang datang daripada kalbu, mudah dihasilkan daripada puji-pujian dengan lidah dan bibir, mulut. Dan puji-pujian itu amat sangat Allah hargai. Dan puji-pujian itu datang kerana adanya syukur. Syukur, apabila kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmat. Apa saja nikmat yang kita syukuri, Allah akan tambahkan nikmat, nikmat demi nikmat. Dan kita dapat kesempatan untuk bagaimana nak mengadakan satu perhubungan yang akrab dan kekal supaya diri batin kita sentiasa memuji Allah, iaitu menghubungkan di antara kalbu dengan roh, dengan jambatan rohani, dengan wasilah rohani. Jadi kalbu hanya memerhati, menyaksi apa yang sedang dilakukan oleh roh. Jadi diri kita ni sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan makrifat. Sebab ibadat dengan makrifat adalah ibadat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alaihi. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala gembira bila kita duduk dalam majlis solatul khusyuk, kerana dengan majlis solatul khusyuk ilmunya kita bertambah akrab kepada Allah. Kita dapat satu hubungan, ikatan yang kukuh kepada Allah melalui solat. Kerana dalam solat itulah terjalin syahadah. Kerana dalam solat itulah syahadah itu terbuka. Syahadah itu terbina. Syahadah itu diperkukuhkan. Syahadah itu menjadi sesuatu wa'adah yang sangat kukuh di dalam diri kita apabila dalam solat. Jadi Allah gembira kita berada di dalam majlis ini. Semuanya atas ihsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyalurkan curah-curahan ilmu salatul khusyuk kepada ahli syahadah, kepada ahlul bait Nabi, kepada orang yang mencintai Nabi. Kita selalu kena fikir dan ingatkan diri sebelum datang ke majlis ini. Tujuan saya pergi majlis ini hanya mengambil satu peringatan daripada hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, wahai manusia, ambillah kasih sayang dan rahmatku. Ambillah kasih sayang dan rahmatku dari majlis alim billah, kerana kasih sayang dan rahmatku tidak pernah terpisah walaupun sekelip mata. Allah berfirman, sekelip mata tak pernah berpisah. Jadi kita datang ke majlis ini, kita kena berniat, Allah, aku nak kasih sayang, aku nak rahmat darimu ya Allah. Kerana kalau kita mengharapkan ilmu, kita jadi sombong. Kita menjadi kononnya lebih baik dari orang lain. Kita menjadi ria, sombong, takabur, sum'ah.
ujub, macam-macam akan hadir dalam kalbu kita. Ketepikan semua tu. Baik ada ilmu, ada amalan, kamu taat, kamu patuh, kamu semua tu baik. Tapi tidak ada yang lebih hebat daripada kamu mengambil kasih sayangku, rahmatku dari majlis ini. Allah, kerana adanya 2-3 wanita, 3-4 lelaki yang ikhlas, yang baik, yang betul-betul mencari Allah melalui solatul khusyuk ni, kita semua akan selamat dari api neraka. Allahu Akbar. Termasuk Syekh selamat dari api neraka kerana adanya jemaah yang ikhlas, yang baik-baik seperti ini. Bukan kerana Syekh selamatnya jemaah, tidak. Syekh pun selamat kerana ada jemaah yang baik-baik, dan kita bersama-sama ikat kalbu ke kalbu ukhuwah, dan kita mengharapkan kasih sayang rahmat Allah. Sebab Syekh tu bukan Syekh ya apa yang tak ada. Kalau Syekh tu tidak ada taliannya pada Allah, taliannya pada Rasulullah, tak ada apa, tak akan manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kalau dia bukan dengan Allah, dengan Rasul, dia bersama nafsnya, dia bersama syaitan, dia bersama dunia. Dia menghancurkan dirinya, menghancurkan kita semua. Jadi kita harap janganlah ya Allah, walaupun sekerdip mata Engkau, lepaskan dari perhatianmu, pandanganmu, kasih sayangmu, rahmatmu. Jangan ya Allah. Itu saja permohonan. Dan ini menjadi wasilah agar dengan ilmu yang sedikit kita dapat faham. Bukan mudah nak faham. Kita, apa yang kita faham sekarang, 3 tahun akan datang baru terbuka kefahaman tu. 3 tahun sudah yang kita dengar ilmu ni, baru hari ini terbuka. Yang pentingnya sampai mati, Allah memberi kita peluang, Allah memberi kita ruang, Allah memberi kita anugerah, Allah memberi kita kasih sayangnya untuk berada di majlis seperti ini. Kerana majlis seperti inilah Allah akan ketepikan kita di padang mahsyar. Kerana Allah tak pernah janji, seperti Allah janji kamu berada di majlis alim billah, majlis di mana aku ada, kasih sayang dan rahmatku tidak pernah terputus. Ilmu ketepikan dulu. Tak tentunya apa yang ilmu kita dengar sebelum maghrib tadi semua kita dapat amalkan. Tak tentu. Allah tahu ujian kita ni berat di dunia ni. Bukan salah kita. Ya, ujian ni berat di dunia ni. Segala-galanya sampai kita mati. Yang memberi kita semangat, motivasi, harapan besar adalah majlis-majlis seperti ini. Orang-orang arif bila mengharapkan majlis seperti ini, setiap hari kalau mereka mampu sampai mati. Para sahabat Nabi, kalau tidak bertemu Nabi 5 kali sehari, mengambil ilmu sedikit 10 kali sehari sebenarnya. Datang tunggu sebelum Nabi hadir di masjid, bersama Nabi dalam masjid sesudah. Jadi 10 kali kalau mereka tidak dapat memandang wajah suci Nabi, mengambil sedikit sebanyak sepotong ayat daripada nasihat yang akan diperjelaskan oleh para sahabat-sahabat yang mulia, mereka tidak rasa senang. Mereka rasa jiwa mereka bergoncang. Jadi kalau kita dapat peluang, inayah karunia Allah untuk berada di dalam majlis seperti ini, sudah jadi jaminan. Allah dah jamin. Aku tak pernah putuskan kasih sayangku, rahmatku, walaupun sekelip mata. Jadi kita selamat ni bukan kerana ilmu yang diisi sahaja, walaupun ia menjadi jaminan. Bukan kerana itu, tetapi kerana berada di majlis, mendengar, nak dengar satu hal, nak beriman satu perkara, nak yakin satu perkara,
Nak beramal satu perkara yang sangat besar. Nak istiqamah, ya Allah. Sini gagalnya. 90% ahlullah, ahli la ilaha illallah, ahli syahadah gagal dalam istiqamah. Kenapa? Sebab kita tak ada motivasi secara istiqamah. Kita tak ada motivasi seperti Nabi memberi kita motivasi 10 kali sehari. 5 waktu, sebelum dan sesudah waktu solat. Kita tak ada. Kita tak ada peluang seperti itu. Kita tidak ada ruang seperti itu. Kita tidak ada majlis seperti itu. Jadi kita tetap dalam kerugian di antara seminggu ke seminggu yang dipenuh diisi dengan kegelapan, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kelalaian, dengan kejahilan, dengan keegoan, dengan nafsania, dengan syaitania, dengan duniawi. Kita tak ada pilihan. Jadi betapa besar jaminan Allah. Kita berada di majlis seperti ada orang ikhlas datang jauh dari Johor, dari Melaka, berkorban jihad kerana Allah. Cukup satu jaminan untuk kita semua kita ni kerana adanya orang-orang seperti ini selamat dari api neraka, dari azab Allah. Sama ada kita masuk syurga cepat atau tidak, mudah atau tidak, itu usaha kita, itu keikhlasan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alaih. Allah memberi kita ilmu yang curah-curah, melimpah ruah, aliran sungai, ilmu lautan tapi mengalir seperti sungai. Ada dua istilah dalam Quran yang kita perlu faham. Dua-dua ni kena ada dalam diri. Lautan ilmu yang sentiasa dicurahkan dan alir seperti sungai. Sungai yang tidak mengalir, dia akan menjadi kotor, ya, tidak membawa manfaat. Selalu kena alir, ilmu kena mengalir, membawa manfaat. Umat Islam yang tidak kenal ilmu la ilaha illallah, tidak mau mempelajari ma'rifat ilah, ma'rifat Allah daripada ilmu la ilaha illallah, mereka lebih teruk dari binatang. Sebab binatang tidak ada akal untuk mengenal ilmu ni. Manusia ada akal tapi tidak mau mengenal ilmu ni. Umat Islam yang tidak mau mempelajari ilmu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, mereka lebih dahsyat dari orang kafir. Sebab orang kafir tidak kenal adanya asyhadu an la ilaha illallah, kepentingan la ilaha illallah, kepentingan la ilaha illallah sebagai kunci syurga, sebagai segala-gala penawar dalam hidup. Mereka tak kenal, orang kafir tak kenal, dan orang Muslim yang tidak kenal pada Allah, mereka lebih kafir dari orang yang kafir. Umat Islam yang tidak kenal ilmu la ilaha illallah, maknanya, pengertiannya, ikrarnya, mereka munafik di sisi Allah dan mereka meragui ilmu ni. Walhal mereka wajib tahu di atas segala ilmu yang paling wajib dipelajari adalah ilmu la ilaha illallah, ilmu yang lautan tidak ada bertepi. Segala ilmu ada awal dan akhirnya. Ilmu la ilaha illallah tak ada awal dan akhirnya. Ilmu syahadah tidak ada awal dan akhirnya. Ilmu syahadah, ilmu keredaan Allah, ilmu kasih sayang Allah, ilmu Allah, af'al Allah, af'al Allah syahid, Allah menyaksi, jadi af'al Allah. Siapa berada dalam af'al Allah 24 jam, dalam dan luarnya, mereka adalah ahlullah. Taib. Jadi malam ni kita buka tajuk
pembukaan hati dengan zikir kalbu. Saya masih lagi fokus kepada fokus pertama, fokus kepada nafas. Kedua, fokus kepada akal fikiran. Apa yang wajib difokuskan dalam akal fikiran, kita telah buka sedikit demi sedikit. Ketiga, fokus kepada ingatan, zikir, ya, ingatan. Dan kemudian 4, fokus kepada emosi. Kelima, fokus kepada minda. Ke-6, fokus kepada kalbu. Ke-7, okey, ke-8 tilawah. Ke-9 perasaan. Fokus kepada zikir. Kalau 10 perkara fokus ni mantap dalam solat, kita boleh apply 10 fokus ni dalam hidup, barulah kita berjaya, barulah dapat hayya alal falah. So malam ni kita nak fokus lagi. Sejak 2-3 majlis yang lepas, kita hanya fokus kepada pembuka hati dengan zikir kalbu. Pembuka hati dengan zikir kalbu, nama tajuk pada hari ini, majlis hari ini. Jadi apa dia pembuka kalbu ni? Kalbu wajib dibuka. Kalau kalbu tidak terbuka, mata hati tidak terbuka. Kita nak buka mata hati, tapi mata hati tidak akan terbuka kalau tidak terbuka kalbu. Jadi apa dia kunci kalbu? Adalah zikir kalbu. Zikir kalbu tidak lain adalah nafi isbat di peringkat 7 kalimah. Kalimah ada 7. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ada 7 kalimah utama. Jadi kunci kalbu adalah zikir kalbu. Zikir kalbu adalah tak ada lain haulallah, quwwatullah, qudratullah. Ya. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Semua di bawah milik kuasa Allah Al-Qadir. Semuanya di bawah pentadbiran qadariyah Allah Al-Muqtadir. Tetapi dalam kalbu tidak akan hidup haulallah, quwwatullah, qudratullah kalau kita tidak buat penafian di luar dan di dalam. Tak akan hidup. Sebenarnya haulallah itu adalah isbat. Haulallah, 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 isbat. Quwwatullah, quwwatullah, kekuatan Allah adalah isbat. Qudratullah, qudratullah, kekuasaan Allah adalah isbat. Kalau tidak ada nafi, isbat tidak hidup. Sebab isbat dihidupkan oleh Allah. Kerana Allah sahaja yang tahu daya Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah. Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang menzahirkan, mentajallikan Allah. Jadi kerja kita nafi. Bila nak nafi? Waktu azan, qamat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Waktu solat tak cukup. Sentiasa dinafi. Setiap saat, setiap pandangan. Dinafi, 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 dinafi sehingga hidup isbat. Tengok ya, kita nafi sekali, Allah hidupkan 10 kali. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Allah, betapa pemurahnya Allah. Itu di peringkat solihin, 10 kali hidup. Jadi usaha kita sekali nafi. La haula, haulallah, 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 haulallah. Ini peringkat solihin. Peringkat syuhada, dia nafi. La haula, la haula. Dia di peringkat syuhada, dia nafi. Sekali dia nafi. La haula. Sini 70 kali. Haulallah, 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 haulallah. Syuhada. Di peringkat sidikin, sekali dia nafi. La haula. Dengar adzan sekali. La haula. Itu nanti. La haula wala quwata nanti. La haula. Tidak ada daya.
Tak ada daya aku untuk datang solat, ya Allah. Engkau memanggil aku datang solat. Allah yang panggil, ayalah solat. Aku tak ada daya, ya Allah. Siddiqin menafi. Allah mengisbatkan. Haulallah. Kau datang solat dengan haulku. 10 kali, 70 kali, 700 kali. Siapa yang banyak ingat? Kita ke Allah? Halo? Tengok, ya Allah. Tak boleh kamu usaha sekali. Menafi. Bukan dengan mulut. Menafi sekali pun dengar azan kita tak boleh. Tapi menafi 1000 kali dengan dalaman boleh. Tolong ambil pengajaran dari sini. Okey, Siddiqin haulallah. La haula Siddiqin 700 kali. Allahu akbar. Anbiyaul mursalin warzatul anbiya sekali nafi. La haula la. Tidak ada bilangan, bila adadin. Allahu akbar. Kenapa? Kenapa Nabi dan Rasul warzatul anbiya menafi? Sekali menafi, tidak ada had. Tolong fikir. Kerana mereka telah mengenal ma'rifatullah awal dan akhir, menyeluruhnya mereka telah mengenal bahawa semua makhluk menyaksi bersama mereka. Allahu akbar. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksi. Allah kata, aku menyaksi apa yang disebut oleh Nabi itu. Rasulullah. Aku menyaksi apa yang disebut oleh Warzatul Anbiya, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu semua turut menyaksi. Allahu akbar. Betapa senangnya nak jadi Warzatul Anbiya. Keluar, habiskan hidup kita mengajar ilmu ni kepada satu bab ni, bukan 1000 bab, 100, satu bab ni. Haulallah. Dari solat, kamu dipanggil solat, kerja dia apa? Dari sekarang sampai mati ajar hayalah solat, hayalah falah. Itu je ajar dia. Sekali dia sebut la haula, tidak ada bila adadin, bila haddin, bila khattin. Tidak ada khat, tidak ada batas. Disebut haulallah. Okey. Jadi kalau kita nafi, bila nak nafi, setiap kali kita memandang satu gerak-geri, jari sahabat tu bergerak, haulallah. Bangkit sahabat, saudari kita, bangun, duduk, haulallah. Bukan mulut, sini. Sana bergerak, sini berjalan, duduk, berlari, bawa kereta, sini respons dia, haulallah. Kalau nak tahu kalbu tu dah hidup, setiap gerak-geri kita perhati di luar, sini dah hidup. Haulallah. Kalau tak ada, zikir kalbu tidak hidup. Masih dalam mulut. Kenapa zikir kalbu tidak hidup? Tolong. Sana yunafi. Dia bergerak, dia boleh bangun. Dia tak ada haul, dia tak ada kuat, dia tak ada kudrah, dia bangun. Haulallah. La haula. Sini 10 kali, 70 kali, 700 kali dah sebut. La haula. Haulallah. You ada 9 kali sebelum dia senyap tau untuk mula balik. Haulallah. La haula. Saya masih dalam isbat, minta maaf. Nafi. Ya. Sini dah hidup. Luar sana you nafi, sini dah hidup. Jadi kerja kita nafi. La haula, la quwata. Itu yang Nabi ajar, Allah ajar. Dengar, hayya 'alas salah, la haula wa la quwata illa billahil. Nafi kerja kamu. Isbat kerja Allah. Isbat tanggungjawab Allah. Jadi tolong mulai sekarang, dah 3-4 majlis dah kami duduk fokuskan kepada zikir kalbu ni.
Itu sebab kita tak boleh tinggal waktu rukuk baca saja subhana rabbiyal azim wa bihamdi aulallah quwwatullah qudrah. Pasti mesti hidup. Tak hidup, ulang dalam kalbu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi aulallah quwwatullah qudratullah. Kalau tak mau, satu je sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi aulallah 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 sampai hidup. Jadi tasbih bukan 3 kali, kita wajib baca 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. So kurang-kurangnya 3 kali itu sebab imam tu laju. Imam tu laju. Kalau dia wali 7 tasbih sekejap je untuk dia. Sebab dia bukan tasbih dengan ucapan, dia tasbih dengan dalaman. Dalaman lebih laju. Dalaman tidak ada gangguan. Luaran ada gangguan. Tak tahu makna lagi. Dia dah makna tu dah tenggelam. Dia dah tenggelam dalam makna. Okey. Jadi mulai hari ini, mana je gerak-geri nampak, sini dah mula dah. Haulallah. La haula 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 haulallah. La quwata quwatullah. La quwata quwatullah. La quwata quwatullah. La qudrata qudratullah. La qudrata qudratullah. Nafsulah kata, Abdul Rahman Qadir. Muhammad Nuh Qadir. Hazif Qadir. Syaitan. Nafs. Ini nafs. Nafs. Syaitan nafs. Allah Qadir. Dia ada kuasa gerak, angkat pistol nak tembak saya. Allah Qadir. Ini dalam. Saya tak nak masuk dalam. You practice dulu ni. Ni. Allah Muqtadir. Dia wajib hidup. Ini zikir kalbu. Zikir kalbu hidup waktu rukuk. Okey, jadi macam mana ya? Sebab luaran, semua haul kuah kudra luaran ni, you nak nafi, banyak hijab. Di antara saya dengan sahabat saya yang duduk depan, yang duduk depan saya, banyak hijab. Abdullah duduk depan saya nak nafi haul, bukan dia punya. Nak nafi Azam punya, bukan dia punya haul. Ni depan saya ni, dia bergerak tangan, jari bergerak, tangan bergerak. Saya wajib nafi, wajib. Bukan dia punya daya, bukan dia punya kuat, bukan dia punya. Saya wajib nafi, tak boleh. 70,000 hijab. Mana ada hijab? Mana ada tabir? Tabir kalbu. Hijab. Apa hijab tu? Kejahilan. Apa hijab tu? Kesyirikan. Apa hijab tu? Kegelapan. Contoh. Dengar. Dia bergerak. Kita dah dapat ilmu. La haula. Tak boleh istiqamah. Dia tak continue. Hijab. Tak boleh berterus-terusan. Walhal ini zikir sedap. Zikirnya kalbu, pembuka kalbu, pembuka hati. Pembuka hati yang satu hari nanti akan membuka mata hatiku. Orang yang buta mata hatinya. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang yang buta tu buta mata hatinya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46. Buta mata hati. Buta mata hati. Buta mata hati. Ini buta mata hati. Saya buta mata hati. 70,000 hijab. 70,000 hijab di antara saya dengan saudari saya ni. Dengan ni 70,000 hijab. Mana datang hijab ni? Jahil. Belum terbuka. Itu sebab saya kata jangan harap ilmu, kasih sayang, rahmat, kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah. Allah, kalau bukan kerana kasih sayang rahmatmu, tidak akan terbuka hijab ni. Nabi Musa boleh melutut dia hadapan Allah di Bukit Turi Sina menangis. Dah saya naik begini jauh pun kau masih hijabkan aku. Jangan kata kita. Okey, apa dia hijab? Kena wajib tahu. Saya bergerak jari, tangan. Kita wajib nafi. Tak nafi depan-depan. Ini bukan dayamu, ini bukan kekuatanmu, ini bukan kuasamu. Tak perlu
lafazkan. Allah tidak mau, sebab Allah mau ini sebagai amalan kalbu. Af'alul qalb. Af'alul qalb. Af'alul qulub. Fa'alnya dari kalbu. Amalannya dari kalbu. Zikirnya dan ingatannya dari kalbu. Itu sebab ini dipanggil, ini zikir kalbu. Saya gerak jari, gerak tangan, gerak badan. Nafs masih jadi penghalang. Itu daya dia. Itu kekuatan dia. Itu kuasa dia. Allah punya kuasa bidang lain. Dia pandai. Syaitan, iblis lagi mahir nak menipu kita. Mahir. Sungguh mahir. Jadi tolong, kalau you beramal secara luaran seperti dapat ilmu ni. Dah dapat ilmu makrifat ni. Ilmu ma'rifatullah ni. Ilmu af'al Allah ni. Ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah yang mengamalkannya. Ya. Setiap gerak-geri kita Allah mengamalkan. Ini dayaku. Ini kuasaku. Ini kekuasa aku. Ini kekuatan aku. Jangan syirikan aku. Itu saja Allah duduk sebut setiap hari. La syarika lahu. Jangan kau syirikan haulku, kuahku. Allah duduk memberi amaran pada kita dalam rohani dan sir kita setiap waktu. Setiap gerak-geri kita duduk buat syirik. Okey, dengar. Jadi, apa saja you buat luaran, semua ada hijab. Sebab ilmu tidak cukup. Jadi macam mana? You tengok jari. Kita wajib nafi. Gerak jari ni bukan haulnya. Bukan haul syekh. Bukan kuah syekh. Bukan kudrah syekh. Bukan. Kita wajib nafi. Sudah kita nafi itu wajib istiqamah. Sebab itu hakikat. Yang batil wajib gugur. Tapi batil balik muncul. Hak tenggelam. Hak tenggelam sebab tak cukup ilmu. Tak cukup yakin. Tak cukup iman. Kenapa tak cukup ilmu? Tak cukup iman. Kenapa tak cukup iman? Tak cukup yakin. Kenapa tak cukup yakin dan iman? Tak cukup ilmu. Balik pada ilmu. Ambil ilmu. Okey. Jadi kalau kamu tengok luaran sahaja, 1,000,000 kali kamu amal satu hari sampai mati tidak akan terbuka. Jadi macam mana? Perhati, ini conclusion dia, ini point dia. Jari bergerak. Haul siapa ni? Haul syekh ke haul Allah? Ragu. Jangan. Belum. Itu baru lafaz. Hati. Dalam penuh yakin. Siapa kata haul Allah? Mari sini. Datang depan saya bagi penampar, habis itu sabar ya. Allah yang tampar. Allah tampar, bagusnya. Allah tak tampar saya di akhirat nanti. Ya, siapa kata Allah, mari sini, ambil kayu rotan. Ambil kayu rotan, kita sobat dia 70 kali. Allah yang pukul. Kau ya cakap tadi Allah pukul, kenapa suruh lafaz? Kenapa awak lafaz? Kenapa you lafaz? Kenapa you lafaz? You wajib dihukum. You wajib dihukum. Kalau you tak lafaz, you berzikir, Allah wajib hukum. Ya, Allah hukum. Memang kekuatan aku. Apa hukum Allah? Allah jalankan hukuman you dengan tangan you. Allahu Akbar. Allah jaga you. Allah pelihara you. Kalau hukum Allah itu kau jaga dalam kalbu, jangan dilafaz. Lafaz orang munafik. Lafaz orang munafik. Orang mukmin nafi je. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Dah. Nafi je. Orang mukmin isbat dalam. Jangan ya, jangan. Jadi okey, saya kembali kepada subjek. Sebab you jawab tadi saya dah lari. Saya dah melencong. Tengok jari. Terus. Kalau ada seorang, kalau ada siapa kata ini, saya yakin ini Allah, dia wali. Dia wali. Dia bukan solihin lagi, dia bukan syuhada.
Dia wali siddiq, dia wali dia sadiqun, dia siddiq. Allah akan balas kita juga. Kau dah percaya kan? Kau bagi kau penampar betul-betul. Orang pengemis datang tampar kita. Marah pun kita tak boleh tahan. Jangan kata menampar. Allah uji, tolong. Nabi pun diuji. Datang Badawi, tarik sampai jadi merah sini. Umarul Faruq kata, aku nak potong, cincang orang ni. Mar, sabar. Kau tidak tahu hakikat dia. Sabar. Keluarkan semua barang-barang dalam rumah Muhammad. Ui, dia panggil nama Nabi terus macam tu. Siapa? Tolong. You tahu ke tu manusia ke, malaikat ke, Nabi Khidir ke, siapa ke? Siapa beranilah boleh tarik Nabi seperti itu sampai kesan darah? Macam mana Allah tarbiyah Nabi? Tolong ya, jangan lafazkan Allah. Okay. Satu masa biar you datang, you ditangkap polis, pegang tangan you, tak gari je lah, tak gari saya je ya. Pegang ya, baru you tahu siapa punya haul, siapa punya kuah, siapa punya kudrah. Ini bukan main-main. Okey. Jadi saya kembali lagi pada topik tu. Saya bergerak. Zahir ya. Kalau you yakin ini Allah, you wali, you tak perlu buat apa amalan lagi dah. You solat 5 waktu, duduk, makan siri, minum air teh, bual-bual kosong, tiup, bawa air. Q sampai Pekanrawan, Q. Fu, go. Itu je kerja you. Tak payah buat kerja lain. Kalau siapa yakin ini haulallah, quwwatullah, qudratullah. 70,000 hijab. Okey, ini satu aspek. Ketepikan aspek ni. Masuk dalam. Tangan ini, jari ini bergerak. Dari luaran kita pandang, 99% keraguan. 99% kesyakan. 99% waham. 99% zahan. Ini lain-lain. 99% wasangka. 99% waswasil khannas. 99% lam yartabu, summa lam yartabu. Yartab. Tak tentu mengarah. Gagal. Kufur boleh. Kufur. Itu bukan kuasa Allah. Itu kuasa dia. Kuasa Allah lain. Kufur. Awal-awal dah ada hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dah tahu. Kenapa kau nak kata ini bukan kuasa Allah? Pernah tak jari ini sejak dia bayi, dah bayi pun dia boleh bergerak? Tidak. Dah berapa bulan, berapa tahun baru tangan dia, jari dia boleh bayi baru lahir. Kita bukan macam haiwan. Keluar perut ibu boleh terbang. Keluar perut ibu boleh berjalan. Keluar perut ibu kangaroo boleh melompat. Insan. Allah mengajar makrifat. Okey. Jadi ada berapa banyak level keraguan? Bila saya boleh habiskan semua keraguan ni, keraguan, wasangka, waham, zahan, waswasil khannas, syak, semua sampai mati takkan habis selagi nyawa tak putus, iblis, syaitan, waswasil khannas tidak putus, tidak akan habis. Nafs masih ada, masih lagi tak putus. Dah mati, nafs masih ada, masih tak putus. Jadi macam mana nak amal?
Okey. Ini sebab Allah bagi kita Al-Kahfi. Guah. Muraqabah. Sama. Pandangan yang sama. Jangan pandang luar. Jangan pandang jari luar. Garis jari, kuku, kulit, jangan pandang. Jangan pandang gerak-geri luar ni. Tolong tengok di dalam. Dalam ni 70 trilion sel. 70 trilion. 70 Papa engkau tak boleh jalankan, engkau tak boleh jalankan, nafs tak boleh jalankan, iblis tak boleh jalankan, syaitan tak boleh jalankan. Siapa? Siapa? Jangan cakap Allah. Siapa? Tanya. Haulallah, hidup sendiri. Haulallah, hidup sendiri. Haulallah, hidup sendiri. Haulallah, 70 trilion. Dalam ya, jangan pandang luar. Sini tak, luar ada ragu. Dalam tak ada ragu. Satu malaikat tidak pernah diutuskan untuk menjaga hal ehwal 70 trilion sel. Untuk mematikan 25 juta sel satu saat. Menghidupkan 20. Tak ada. 35 pembuluh darah. Siapa punya haul? Tanya, jangan jawab. Biar sini jawab. Ini arasy Allah. Tolong, tolong, tolong. Dalam. Ini ghaib. Ini sir. Ini alam sir. Ini alam ghaib. Tembus alam syahadah. Darah berjalan. Bilion-bilion sel menguasai. Itu mudah. Itu tak ada was-was. Was-wasil khannas pun lari. Dia pun was-was. Iblis pun was-was. Syaitan pun lari. Tolong ya. Oh. Kalau saya tutup mata memandang dalam, apa saya dapat? 70 trilion zikir you dapat. Allahu Akbar. Kerana tak ada manusia nak fikir pasal tu. Binatang tak mau fikir, tak ada akal. Kafir tak perlu fikir, tak datang majlis. Muslim yang kafir munafik tak ada dalam majlis. Nak kenal ni dia tak mau berfikir. Kalau dia ada dengar video ni pun, dia tak ada talian. Allah tak bagi. Faqad istamsaka bil urwatil utka. Aku hanya bagi kepada orang yang ada talian. Tolonglah. Kalau beginilah Allah, dia bukan maha kaya, maha kaya. Tak faham lagi. 70 trilion sel satu saat you mengingati haul 70 trilion, you tak kaya. Kemudian you boleh cakap orang ni kaya, orang tu kaya. You bukan orang kaya. Tak malu ke depan Allah. Ahli syahadah ni tak malu. Tolong jangan rendahkan diri kalian depan Allah. Anggap semua raja-raja sultan ni pengemis depan Allah dunia dan akhirat. Kita orang yang paling kaya dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Satu jari ya. Satu jari ya. Tangan ya. Badan ya. Di mana you dapat semua haul ni? Dari mana? Turun dari Allah. Jangan kelentong. Jangan nak cakap, jangan nak membelot-belot. Semua haul ni datang pertama dari 7 petala langit. Melalui makanan, melalui qudratul qadariyah,
Dari mana dapat 7 petala langit? Daripada 7 lapisan langit. 7 lapisan langit dari arasy. Kau nak tengok semua haulallah 7 petala langit? You nak dapat 7 petala bumi punya zikir haulallah? You nak dapat 7 petala langit punya haulallah? Sedar ya. Binatang tengok pokok, dia nampak pokok je. Kafir tengok pokok, dia nampak dalam tu ada bag, boleh kertas, itu isi tu boleh buat duit. Carpenter tengok tu boleh buat kayu, kursi. Orang mukmin tengok tu jauh firasat. Allah bagi mengikut firasat dan syahadah. Itu yang Allah nak. Jadi tolong, apapun datang dalam solat you, kalau you tidak memandang syahadah, lebih syahadah, sampai kepada Allah, akal kita terbatas. Sebenarnya yang menyampaikan kita kepada Allah, apa yang kau pandang dalam, sampai kepada wajah suci Allah. Untuk 70 trilion sel ni hidup, 7 petala bumi punya haul dan kuah perlu dihidupkan, 7 petala langit punya haul dan kuah perlu digerakkan, seluruh matahari, planet, bintang perlu digerakkan, haul kuah kudrat. Saya tak perlu cerita lagi arasy lah. Betapa tingginya ahli syahadah. Berbahagialah orang ahli syahadah dan terbukanya semua dari salat. Dari salat. Di dalam salat dengan Allah. Jadi mulai hari ini tak ada pandang luar dah. You pandang luar sekali, 1000 kali pandang dalam. Dalam, segala-gala dalam. Allah. Kalau saya tak lakukan, engkau orang musyrik yang paling musyrik lepas dapat ilmu ni. Engkau tidak pandang seperti pandangan ini, pandangan ahlullah, ahli syahadah. Engkau musyrik yang lebih musyrik daripada kafir musyrik. Kerana mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu. Bila mendengar sekali saja Nabi mencapai tangan Nabi untuk mengambil siwak Nabi. Siwak Nabi, menangis menjerit-jerit para sahabat. Oi, kenapa? Sebab mereka merasai, menikmati haul dan kuah Allah di antara siwak Nabi dan gerak-geri Nabi. Dengan pembukaan itu semua syirik gugur. Saat ini sampai mati, kalau kalian tidak gugurkan syirik dengan la haula wala quwata wala qudrata, kita musyrik yang paling musyrik di dunia ni. Tidak ada lafaz, tidak ada wirid, cuma pandangan berfirasat syahadah dan mengenal ma'rifat. Cantik, hebat, senang, mudah, ringan.
mulia. InsyaAllah. Nabi mencapai siwak Nabi menjerit-jerit, menangis tak berhenti-berhenti. Nabi tak sebut apa pun, kerana benar-benar menyaksi. Jadi Nabi perlukah mengajar ilmu sebelum solat zuhur? Satu potong ayat cukup. Satu potong ayat Quran cukup. Bakinya semua ilmu tersurat, tersirat, terisi. Nabi perlukah cerita banyak? Nabi bangun, minum air, menangis. Nabi bangun, Nabi duduk, naik mimbar, menjerit-jerit. Allah Maha Kaya ya. Maha Kaya, Maha Kaya ya. 35 juta pembuluh darah, darah berjalan, billion of cell, otak, 70 trilion cells. Di mana pemikirannya? Itu sebab ahli sains yang ada bersama kita wajib terbuka, tersedar dah dengan ilmu ni. Kita baru nak belajar sains sedikit demi sedikit. Nasib baik Syekh kita ada ilmu sains sikit sana sini. Dia masukkan. Buka mata you tengok macam ni dia, 4 juta million pixel data dah masuk dalam subconscious mind, 40 million pixel data. You tidak mengconvert that 40 million pixel data menjadi zikrullah, ingatan pada Allah. Saya ingat kita orang paling rugi dunia ni selepas dapat ilmu ni. Wali-wali Allah menjadi wali bukan kerana banyak ibadat, banyak makrifat. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah lebih tinggi dari ilmu, lebih mendalam, lebih suci, lebih mulia. Ma'rifat. Fa'alam annahu la ilallah, ma'rifat. Irfan. Allahu Allah, Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahu Allah. Bila you latih ni, dalaman ni, you latih kat kalbu dengan kalbu, Allah buka hati orang. Nak jumpa Perdana Menteri, 10 minit je meeting, 20 minit je. Apa you nak? Bertemu hati ke hati, zikir kalbu ke kalbu, Allah buka jalan. Apa you nak dengan amalan ni? Apa you nak di dunia ni? Parallelity, correlevance, teori, dalam-dalaman, luar-luaran. Apa yang Allah tak bagi pada kita? Apa yang belum ada? Apa yang masih kekurangan? Jadi pandangan kita tak boleh luaran dah. Dalaman, luaran akan hidup. So anggap diri kita, kalbu kita belum terbuka,
Kalau setiap gerak-geri di luar tu, sini tak hidup, isbat. Formula pun kita dah bagi tahu. Bukannya luaran, pandang luaran sekali, pandangan dalam 1000 kali. Menyaksi di dalam. Dalam tak boleh pandang lah. Kita tak pernah nampak jari kita di dalam ni. Tulang kita di dalam ni. Urat kita di dalam ni. Boleh saksi. Itu saksi. Pandangan yang bermakrifat, itu dinamakan saksi dalaman. So kita hidup dalam syirik atau tauhid dengan makrifat. Mulai saat ni sampai mati. So, kalau saya melihat gerak-geri sana menangis, sini menjerit, sana melompat, sana berlari. Sini tak hidup, isbat tak hidup, masih tak ada pembukaan. Jadi apa saya perlu buat? Usaha, amal. Amal susah. Datang belajar ilmu ni 5 minit satu hari, duduk dengan ahlullah, senang. Tapi itu yang paling susah. Syaitan tidak mau. Tak mau. Amal susah, beban. Duduk dengan ahlullah, ahlu syahadat 5 minit. Tak payah dia cerita apa. Duduk je dengan dia. Biar dia tidur. Tidur. Dia punya dalaman aura tu memancar. Asy'batu tu'assiru. Persahabatan itu berasar yang mendalam. Sahabat yang duduk di akhir saf, 2000 saf di bawah lah, sana boleh menggeletar, menjerit daripada orang yang ada di depan. Asy'batu tu'assiru. Duduk 5 minit dengan Syekh. 5 minit dengan ahli. Walaupun tidak berbicara. Sebab kalbu berbicara dengan kalbu. Rohani berbicara dengan rohani. Kalau orang pandai body language, you tak boleh tipu dia lah. You duduk depan dia, dia tahu apa you sedang fikir. Body language you, mata you, bibir you, cakap you, gerak jari you, badan. Tak boleh tipu dia. Mindah you tak boleh tipu dia. Ahlullah, kalbu ke kalbu, rohani ke rohani, sir ke sir. Asarnya sangat menembusi dalamannya. Itu je. Sampai mati bersahabat. Fattabi'uni, ikut saja. Kalau dah dapat satu pembukaan. Kalau pembukaan yang itu you nak, aku datang, aku nak pembukaan ni diperkuatkan ya Allah. Aku nak kasih sayang dan rahmatku dari majlis ini. Itulah aku datang. Ilmu ni aku tak faham. Allah tak peduli. You faham tak faham? Allah, you datang majlis, you dah selamatkan diri you dari api neraka dengan semua sahabat ni. Dah selamatkan diri you dan kawan-kawan you semua. Kalau you orang yang paling ikhlas, you banyak berkorban, cukup kerana adanya orang macam ni, saya selamat, kita semua selamat dari api neraka. Kerana ada 3 perkara dari Allah. Kasih, sayang, rahmat Allah. Rahmat Allah, engkau boleh masuk neraka. Kasih sayang Allah, engkau boleh dihalang masuk syurga. 3 perkara ni cukup. 3 perkara ni. Tu je saya datang ya Allah. Ilmu engkau nak bagi aku faham, terpulang padamu ya Allah. Duduk cakap dah 5 majlis, haulallah quwatullah, masih tak terbuka. Apa dah jadi? Ilmumu yang kuat ke? Atau syaitan iblis yang kuat dalam ni? Aku tak faham ya Allah. Aku tak faham ya Allah. Aku tak faham. Waswasil Hannas lebih
Hebat kata ilmumu yang paling hebat. Tengok, gagal. Gagal. Satu majlis cukup macam ni. Haulallah, dah hidup dah. Cak. Haulallah, haulallah, haulallah. Dalam ni dah hidup. Dah hidup. Kenapa tak boleh hidup? Kerana kamu tidak dapat kasih sayang rahmat dari Allah. Kamu tidak menginginkan. Kamu tidak tamak. Kamu tidak menhajat. Kamu tidak mencari dalam majlis Allah. Setelah Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Berapa kali nak ingatkan hadis ni? Dah tahu sekali sampai mati datang dengan niat tu. Duduk dalam niat. Tak lambat lagi. Hanya untuk kasih sayang rahmatmu aku datang ke majlis alim billah yang membawa aku kepada ingatan Allah, syahadah Allah, talian Rasulullah. Habis. Cukup menjadi penyelamat. Faham, tak peduli. Solat aku tak solat, Allah terima tak terima, aku ada imam. Kumpulan package Allah akan terima. Saya tak takut. Kasih sayang rahmat yang penting. Allah dah bagi amaran. Allah dah bagi kasih sayang. Allah dah bagi rahmat. Allah dah bagi pembukaan. Allah dah bagi laluan. Allah dah bagi loteri. Loteri yang boleh dapat. Bukan yang tak boleh dapat. Berapa majlis lagi nak buka pasal haul quwwah qudrah? Sebab kalau satu pembukaan dah ada, lepas ni semua pengsan saja. Pengsan dalaman. Fana. Begitu hebat pembukaan ilmu haul quwwah qudratullah. Kalbu. Injin. Nak gerak jari ni. Pembuluh darah. Nafas. Ya Allah. Jantungku kena berdegup 70 kali 1 minit. 4,200 kali 1 jam. 100,800 kali 1 hari. Nak boleh gerak satu jari ni. Jadi tolong conclude diri kita. Kalbu saya tidak hidup selagi setiap gerak-geri itu tidak mencerminkan dalam kalbu. Kalbuku cermin. Haul di sana, kuah di sana, kudrah sini, cermin di sini, haulallah. Haulallah, kuwatullah, kudratullah. Ini cermin. Ini arash. Ini baitullah. Yang zikir wajib berjalan. Bukan bibir, bukan lidah. Itu munafik. Ya, ini motivasi yang teragung sekali di dunia ni. Tak ada motivasi lebih daripada ini lagi dah. Motivasi kalbu. Amin. Allah